Wahai saudaraku, sedarlah, perbaikilah amalmu dengan sekuat tenaga, ya, sekuat tenaga. The best that you could. Kena kuat tenaga, ya. Amal apa nombor satu? Amal ialah buat disuruh, tinggal yang ditegah. Buat yang disuruh, buat sekuat tenaga, dan kena lebih kuat tenaga, tinggal yang ditegah. Kena sekuat tenaga. Khususnya kita pada zaman ini, zaman akhir ini, sepanjang zaman kita dia akan up down, up down, up down. Gelora, kecoh dalam masyarakat. Tak boleh keluar PKP begitu begini apa semua. Nanti tenang. Nanti lebih lagi datang. Kita alami selama 2 tahun yang sudah ini. Ya, dia tenang. Ketika dia tenang, kau hati-hati. Ketika dia tenang ialah bukan untuk kau kembali buat maksiatmu. Ketika dia tenang bukan kau kembali dengan kegiatan-kegiatanmu yang lincah, na'udzubillah, apatah lagi kalau yang lucah. Bukan. Ketika dia tenang itulah ketika waktu kau bersihkan segala yang kecah. Kau minta ampun Allah Ta'ala, kau taubat pada Allah Ta'ala, kau minta ampun Allah Ta'ala. Mudah-mudahan nanti apabila datang pusingan kali kedua, kau dah tenang. Kalau kau tak pandai menggunakan ini, nanti pusingan kedua datang, kau teruk lagi. Kau teruk lagi, teruk lagi. Lebih tak itu. Itu bagi pihak kita dari ujian Allah Ta'ala. Bagi pihak kalau syaitan yang mengganggu, kenapa dia tak kacau kita pada ketika dia beri kita ketenangan waktu-waktu tertentu? Kenapa dia ada plan, dia sedang tengok, dia sedang review. Berapa banyak yang telah kami dapat? Berapa banyak dah masuk geng kami? Berapa banyak yang setuju kami? Berapa banyak kami dah dapat tipu? Berapa banyak begini? Sekarang siapa pula? Taktik apa pula kita nak pakaikan dia? Dia sedang review. Dia sedang review sekarang ini. Sekarang ini segala syaitan dan kuncu-kuncunya kalau kita dalam ketenangan. Sebab itu tidak berlaku kecuhan. Memang semua dibaliknya Allah Ta'ala. Jangan kau bilang syaitan yang buat. Semua dibaliknya Allah Ta'ala. Tetapi di situ Allah Ta'ala ada mengizinkan hamba-hambanya. Kau masak saja dengan izin Allah Ta'ala, dengan kudrah Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala izinkan kau, izinkan asam pedas jadi dalam tangan kau. Jadi tak? Jadi kan? Jadi begitu juga segala fitnah akhir zaman, segala kacau bilau, ada syaitan di baliknya. Allah memang izin. Allah memang izin, ya. Jadi hati-hati, ya. Amatilah setiap zaman dengan cermat. Sebab ada zaman yang keburukannya banyak dan kebahagiaannya sedikit. Kesedihannya tersebar rata, kesusahannya banyak dan keberkahannya sedikit. Seram. Kalau zaman-zaman gini, zaman-zaman yang pada gini, kita tak tahu zaman kita termasuk ini ataupun tidak. Apa dia bilang tadi? Keburukannya banyak dan kebahagiaannya sedikit. Keburukan dengan kebaikan. Tapi disebut ni keburukan lawannya kebahagiaan. Bermakna kalau buruk tak bahagia sebetulnya. Kalau bahagia pun bukan bahagia hakiki. Keburukan banyak, maksiat banyak, kelalaian banyak, harta dunia banyak. Bahagia tak? Bahagia, orangnya mewah semua. Boleh makan sate, boleh makan luar pun semua begitu gini. Itu bukan bahagia, itu bahaya. Itu bahaya tu namanya, ya. Jadi keburukannya banyak, kebahagiaannya sedikit. Walaupun kalau keburukannya tidak ada, kebahagiaannya akan banyak. Walaupun kemewahannya tidak banyak. Tenang sekali, tenang, dapat ibadat pada Allah Ta'ala, dapat rasa qanaah, dapat rasa syukur. Itu apa? Itu adalah kebahagiaan, ya. Kesedihannya tersebar merata-rata. Sedih. Tak adalah. Aku tengok orang enjoy begitu, sedih lah. Kalau tak ingat Allah Ta'ala, hatinya sedih. Sedih yang melakukan tu sedih. Dia tak sedar dia dalam sedih. Dia dalam sedih ke? Aku tengok dia enjoy tiap-tiap malam pergi disco, sedih lah tu. Kalau dia tak sedih, kenapa tiap malam dia nak cuba nak cari fun? Dia nak cari laughter, dia nak cari enjoy. Pasal dia tak kunjung hilang dia punya sedih. Tak kunjung hilang dia punya hiba dalam hati dia. Tak kunjung hilang dia punya boring dalam diri dia. Lepas tu nak cari enjoy. Tak puas. Besok enjoy lagi. Tak puas, enjoy lagi. Tak cukup lagi makan mabuk, makan dadah, makan apa lagi semua tu. Allah. Semua tu sedih. Yang punya diri buat tu sendiri pun sedih sebetulnya. Kau tak sedih tak akan dia buat begitu. Kerana dia tak rasa kepuasan, tak ada rasa satisfaction. Sebab tu dia nak cari satisfaction, dia nak satisfy himself. Dia buat macam-macam maksiat, tak juga kunjung. Sedih tu namanya. Kalau kau tengok orang dalam enjoy, dia sedang dalam sedih. Dia sedang dalam sedih tu sebetulnya. Hakikatnya jiwanya sedang sedih. Dan sudah tentulah orang-orang alim kalau pandang ini sangat sedih. Sebab disuka kalau orang banyak ibadat kepada Allah Ta'ala. Apatah lagi kalau maksiatnya dalam agama. Allah, lagi sedih. Lagi sedih dalam agama, berlaku ujiannya, berlaku fitnahnya. Lagi sedih. Apalagi kalau berlaku dalam agama dan oleh orang-orang ahli agama sendiri. Allah, lagi sedih, lagi sedih. Na'udzubillahi min zalik, ya. Keberkahannya sedikit. Sebut tentang ini tuan-tuan sekalian, dia. Habib Abu Bakar Adni mengatakan, ya, kalau kita hidup dalam zaman ini, ya, kena cari hasanah-hasanahnya daripada Allah Ta'ala. Hasanah tu apa tahu? Kubu-kubunya. Senantiasa ada kubu Allah Ta'ala. Setiap zaman yang ada zamannya bagus.
Seperti kurun 300 tahun pertama. Nabi mengatakan kurun paling baik, kurunku dan berikutnya dan berikutnya. Itu paling baik. Itu zaman itu paling baik. Lagi zaman paling baik bila? Ramadan, zaman baik. Lagi bila? 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Itu adalah baik. Jadi semua ada baik-baik. Jadi kalau zaman begini sekalipun, cari hasanah tertentu. Ada orang-orang yang baik. Ada wali-wali, ada orang salih. Semua tu. Zamannya buruk, tetapi Allah Ta'ala tu rahmatnya maha luas. Cari, ada musim-musim terbaik. Pada ketika kita bertepatan, kepada kita dalam keadaan yang begitu, kecoh, haru biru begitu, tetapi masih tetap ada hasanah. Itu binting-binting kubur Allah Ta'ala. Sama ada pada tempat, sama ada pada orang, sama ada pada waktu. Tengah kecoh-kecoh, datang bulan Maulid. Itu satu kesempatan tak? Selawat Nabi banyak. Selawat, ambil kesempatan ini. Tengah dalam keadaan tengah tak tenang, kuman tengah banyak naik, datang bulan Zulhijjah. Itu kira pemberian Allah Ta'ala, satu binting Allah Ta'ala. Tengah kecoh-kecoh jumpa orang saleh, minta berkat dia. Tengah kecoh-kecoh semua pergi ke tempat orang baik-baik, sampai ke tempat ada makam wali umpamanya ya. Dia barakah tu ada pada 3 ya. Barakah waktu, barakah tempat, barakah orang. Barakah waktu tu pada hari-hari seperti hari Jumaat, hari Jumaat, bulan Ramadan, dan pada orang pada makam orang-orang saleh, di masjid-masjid. Masjid pun susah nak masuk, maka cari lain, tempat lain. Seperti apa? Sendirian tu. Ketika sendirian tu ada tempat kita tu dah menjadi tempat antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ubah tempat kita daripada tempat termenung menjadi tempat merenung. Semua tu semua tu ada barakah pada tempat, barakah pada orang. Kiai, orang alim, orang ulama, orang-orang mulia-mulia semua tu ya. Baik. Dikatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada salah seorang nabinya, jangan mencari harta dan berkeluarga di zaman yang penuh bencana. Allah, zaman bencana carinya bukan harta. Carinya bukan harta. Kenapa ketika ini bukan yang perlu bukan harta. Bukan nyawa pun. Yang perlu hanya iman saja. Harta tak ada pun tak apa. Nyawa tak ada pun tak apa, asal jangan iman tak ada. Up to that extent punya bahaya ya. Jadi harta pun tak ada, bukan harta yang menjadi cagaran kesenangan orang. Bukan harta yang jadi sarana keselamatan kau. Iman kau tak ada, susah. Jangan cari harta dan tak perlu berkeluarga. Itu ya, dalam kitab Imam Ghazali mengatakan ya, dalam bab berkahwin Imam Ghazali mengatakan pada zaman fitnah begini, kalau bagi orang yang boleh disiplin, dia tidak berkahwin, dia tidak begitu gelora sangat hendakkan wanita, perlukan wanita, maka memilih untuk hidup sendiri itu lebih utama. Memilih untuk hidup sendiri lebih utama. Kenapa? Alam perkahwinan sangat-sangat menjauhkannya daripada Allah Ta'ala. Susah. Dan kerana tuntutan wanita zaman sekarang tak macam zaman Rasulullah. Kata kahwin afdal. Ya, kalau agamamu dah dapat terpelihara. Kata Imam Ghazali ya. Kalau tidak, maka sendiri kau menghadap Allah Ta'ala. Sendiri ibadat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Di antara kita bilang hasanah tu apa tuan-tuan ya? Majlis ilmu. Ketika tu banyak binting-binting Allah Ta'ala datang, banyak perisai-perisai ditaburkan, kita dapat syil. Sayang. Majlis maulid pun kita pergi, majlis zikir pun kita pergi, jangan lupa majlis ilmu. Jangan malas ya majlis ilmu, jangan malas ya. Kalau ada majlis ilmu datang, kalau tak dapat setiap waktu sekalipun ya, paling-paling tidak jangan tidak datang majlis-majlis ilmu itu. Khususnya majlis-majlis seperti kitab-kitab tasawuf ini sangat-sangat banyak nasihat kepada kita ya. Itu semua di antara hasanah-hasanahnya ya. Baik. Bukan hasanah ya, hasanah, iaitu binting, kubu ya. Baik. Jangan kahwin. Sampaikan kahwin yang afdal, yang sunat pun menjadi bahaya. Menjadi bahaya. Sudah sendirian saja. Baik itu ya, yang ada setengah-setengah wali tak kahwin. Imam Nawawi tak kahwin sampai umur 46 tahun. Yang ada pulaknya mereka kahwin, tapi kemudian separuh hidupnya Allah Ta'ala bujangkan kembali. Jadi dirasa dua alam. Alam rumah tangga, tetapi alam bujang dirasakan balik semula. Tak kahwin. Contohnya Habib Ali bin Ja'far. Berkahwin, kemudian takdir Allah Ta'ala kembali ke rahmatullah isterinya yang tercinta. Dia berkahwin dengan dia single, lagi lama dia single. Dari umur 36 sampai 95 tahun. Berapa lama? Dekat 60 tahun punya sendiri. Begitu ya. Itu orang-orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita memang tak boleh, tak kahwin, kau jadi tak tentu arah, baik kau kahwin. Baik kau kahwin ya.